Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的，在主耶稣基督里的弟兄姊妹， kita sangat bersyukur karena kita sudah berada di bulan merayakan Natal. 我们很感谢主，我们已经踏入了圣诞月。 Natal memberikan kita sukacita selalu. 圣诞带给我们喜乐的心， Dan setiap tahun kita selalu merayakan Natal ini. 而且每一年我们都有庆祝圣诞。 Mengapa kita orang Kristen harus merayakan Natal? 为什么我们基督徒要庆祝圣诞呢？ Saudara-saudara, banyak orang di luar sana mereka tidak setuju kita merayakan Natal. 弟兄姊妹知道吗？在外面有很多人不同意我们庆祝圣诞。 Ada beberapa kelompok di luar sana bahkan menyerang kita orang Kristen karena merayakan Natal. 外面甚至有一些群体攻击我们，因为我们庆祝圣诞。 Mereka mengatakan Natal tidak pernah diperintahkan di dalam Alkitab untuk kita lakukan. 他们说，圣诞没有记载在圣经里。 Bahkan mereka mengatakan perayaan Natal adalah sesuatu yang najis. 甚至圣诞是一种污秽的庆祝， Contohnya kelompok saksi Yehova. 比如耶和华见证人， Mereka mengatakan perayaan Natal itu adalah sesuatu yang berdosa. 他们说庆祝圣诞是罪， Karena mereka percaya tidak diperintahkan di dalam Alkitab. 因为他们相信在圣经没有记载圣诞节。 Sama juga kelompok Advent, mereka juga tidak setuju kita merayakan Natal. 圣会派的也一样，他们也不庆祝圣诞节。 Masih banyak lagi ajaran-ajaran di luar sana yang mencoba menyerang kita orang Kristen merayakan Natal. 在外面还有很多其他的教派不同意我们庆祝圣诞。 Tetapi saudara-saudara, kita merayakan Natal karena kita melihat teladan di dalam Alkitab. 但是弟兄姊妹，我们庆祝圣诞是因为我们在圣经中看到了模样。 Kelompok pertama yang merayakan Natal itu adalah para malaikat. 第一批庆祝圣诞的是天使们。 Ketika Tuhan Yesus lahir, dikatakan bala tentara sorga muncul dan memuji nama Tuhan. 当主耶稣降生的那天晚上，圣经记载说，天君欢腾喜乐的，去高呼主耶稣的降生。 Inilah kelompok pertama yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. 这就是第一批庆祝圣诞的。 Yang kedua, kita melihat para gembala. 然后我们也看到牧羊人， Ketika mereka mendengar berita Natal, mereka langsung pergi mencari bayi Tuhan Yesus. 当他们听到耶稣降生了，他们去寻找耶稣婴孩。 Dan firman Tuhan mengatakan mereka penuh sukacita memuji-muji nama Tuhan Allah. 圣经也告诉我们，他们是充满喜乐的去寻找那位婴孩。 Kelompok ketiga kita melihat orang-orang Majus. 第三批人是博士， Mereka jauh-jauh datang ke Bethlehem hanya untuk menemui bayi Tuhan Yesus. 博士远道而来，只是为了去朝见耶稣婴孩。 Firman Tuhan mengatakan mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. 圣经记载，他们把最好的礼物献给主耶稣， Dan juga mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. 他们也甚至敬拜这位婴孩。 Dari semua teladan ini, itulah alasan kenapa kita harus merayakan Natal. 就凭这些榜样、这些记载，我们就有庆祝圣诞。 Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, lalu apa pentingnya kita merayakan Natal? 弟兄姊妹，接下来的问题是，我们庆祝圣诞有什么重要性？ Mengapa
kelahiran Tuhan Yesus sangat berarti bagi kita umat manusia? 为什么主耶稣的诞生是对我们人类来说如此的重要？ Saudara-saudara, banyak tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah yang lahir ke dalam dunia. 弟兄姊妹知道，在人的历史以来，有许多著名人物也诞生了。 Tetapi kita umat manusia tidak merayakannya dengan penuh sukacita dan sepanjang zaman. 但是我们并没有每年的充满喜乐的历史历代的去庆祝他们的诞生。 Tetapi kenapa kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Apa pentingnya? 但是为什么我们就偏偏要庆祝主耶稣的诞生呢？ Saudara-saudara, kelahiran Tuhan Yesus berbeda dengan kelahiran semua umat manusia. 因为主耶稣的降生与其他人的诞生不一样。 Karena ini berbicara siapa yang lahir itu. 因为这里谈到是谁降生的。 Apa jati diri sesungguhnya bayi Tuhan Yesus itu? 这位耶稣的婴儿是什么身份？ Lalu apa yang akan dilakukannya kepada kita umat manusia? 然后他是要为我们人类成就什么事？ Berita sukacita apa yang Tuhan Yesus bawa kepada kita umat manusia? 主耶稣到底为人类带来什么样的喜讯？ Itulah kenapa kita mau merayakan Natal. 就凭什么我们要庆祝圣诞？ Karena ada berita sukacita yang sangat penting dan kita butuhkan oleh umat manusia. 因为有一个很重要的信息，我们要传给全人类。 Jadi apa berita sukacita itu? 所以这喜讯是关于什么呢？ Inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. 这就是我们今天要聆听的神话语的内容。 Di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi di Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. 在我们刚刚读的以赛亚书9章的5和6节， Ini ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Masehi. 这是先知以赛亚在主前700多年写成的。 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 主耶稣诞生以前的700多年， Apa yang terjadi terhadap orang Israel pada saat itu? 那个时候到底以色列人发生什么事了？ Nah, kita tahu bangsa Israel bagian utara secara khususnya telah dihancurkan oleh bangsa Asyur. 我们知道以色列北国已经被亚述帝国毁灭了。 Pada tahun 722 sebelum Masehi, Israel bagian utara dihancurkan oleh bangsa Asyur. 正确来说是主前722年，以色列北国已经被亚述毁灭了。 Kenapa mereka dihancurkan? Karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan. 为什么他们被灭呢？因为他们不敬拜神。 Lalu kalau kita melihat Israel bagian selatan, sekarang ini mereka dalam ancaman oleh bangsa Asyur. 然后我们看南国，以色列南国也正在面临亚述帝国的威胁。 Saudara-saudara, di tengah-tengah ancaman ini, 弟兄姊妹，在这威胁当中， di tengah-tengah kebobrokan moral orang Israel, 在这以色列民的道德败坏当中， Nabi Yesaya menubuatkan akan datang pengharapan bagi umat manusia. 以赛亚先知预言将会有新的盼望给人类。 Pengharapan bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada kita semua umat manusia. 这盼望不仅仅是针对以色列人，也是对全世界的人。 Dan pengharapan ini memberikan kita penghiburan bagi kita semua. 就是这个盼望给我们带来喜乐。 Pengharapan ini akan datang melalui Mesias. 这个盼望是借着弥赛亚的到来。 Mesias adalah seorang yang diurapi, yang dikhususkan. 弥赛亚的意思就是被膏者。 Dan di sini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya
mendapatkan suatu nubuatan dari Tuhan. 然后我们现在要看以赛亚先知是如何从神那里领受预言。 Dalam nubuatan ini seolah-olah seorang bayi telah lahir. 在这预言中，好像一个婴儿已经诞生了。 Tetapi sesungguhnya peristiwa ini baru akan terjadi di masa yang akan datang. 但实际上，这个事情是将来在未来要发生的事。 Bayi ini adalah Mesias. 这婴儿就是弥赛亚。 Lalu apa jati diri daripada Mesias ini? 那么这弥赛亚到底有什么身份？ Kalau kita melihat di ayat yang kelima, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. 如果我们看第5节中是这样描写的，因为有一婴孩为我们而生，有一者赐给我们。 Dan dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. 而且说到政权担在他的肩头上。 Lalu namanya disebutkan pertama penasehat ajaib. 而且他的名被称为第一是奇妙测试。 Penasehat ajaib apa maksudnya? 奇妙测试什么意思？ Artinya Mesias ini akan mengajar dengan penuh hikmat dan sempurna serta tepat bagi kita umat manusia. 也就是这位弥赛亚是带着精准的、正确的教导给我们， Sehingga ketika kita mendengarkan pengajarannya, kita menjadi takjub. 就好像我们听了他的教导以后，我们感到稀奇。 Begitu ajaib daripada pengajaran Mesias ini. 因为弥赛亚的教导是如此的奇妙。 Lalu yang kedua, di sini dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. 然后这里也谈到他也是全能的神。 Allah yang perkasa artinya apa? 100% hakikatnya adalah Allah. 全能的神意味着他100%就是神。 Banyak orang mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Allah. 很多人说主耶稣不是神， Ada yang mengatakan dia hanyalah manusia biasa. 很多人说他就是普通人， Hanyalah nabi biasa. 只是先知， Bahkan ada yang mengatakan dia adalah malaikat Mikael. 还有人说他是米迦尔天使。 Tetapi di sini dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. 但是我们看到这经上说的，他就是神， Allah yang sejati 100% ilahi. 他就是真正的全能神。 Dia sudah ada sebelum dia lahir ke dalam dunia ini. 他从亘古有， Lalu di sini dikatakan Bapa yang kekal. 然后这里也提到他是永在的父。 Bapa yang kekal artinya apa? Dia tidak punya permulaan. 永在的父说明什么？他是没有开端的， Dia kekal sebelumnya. 他一直以来都是永恒的， Dan kekal seterusnya. 永远存在的， Beda dengan kita manusia. 不像我们人类， Kita punya permulaan. 我们有开始。 Ketika kita baru dikandung oleh ibu kita, itulah permulaan kita. 当我们还在母胎中，那就是我们的开始。 Sebelum itu kita tidak ada. 在母胎之前，我们是不存在的， Tetapi Tuhan Yesus sudah ada. 但是主耶稣已经存在了， Karena dia adalah Allah yang sejati. 因为他就是全能神。 Lalu dikatakan yang terakhir dia adalah Raja Damai. 最后提到他就是和平的君。 Dia datang untuk membawa damai bagi kita umat manusia. 他来到世界上是为人类带来和平。 Saudara-saudara, inilah jati diri daripada Mesias ini. 弟兄姊妹知道吗？这就是弥赛亚的身份。 Kita sebagai orang Kristen harus benar-benar hafal, tahu jati diri oleh Tuhan Yesus sendiri. 我们作为基督徒必须背这一点。 Lalu pertanyaannya adalah berita apa yang dibawa Tuhan Yesus kepada kita? 所以问题在于是什么喜讯耶稣所带给我们的？ Mesias ini berbicara tentang Tuhan Yesus. 弥赛亚指的就是主耶稣。
Dalam nubuatan ini tentunya Nabi Yesaya berbicara dua hal. 在这预言中，以赛亚先知提到2件事。 Pertama, dia berbicara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. 首先，他提到主耶稣的第一次到来。 Dan yang kedua, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 第二个预言提到了主耶稣的第2次到来。 Tetapi kita akan melihat secara khusus berkaitan dengan kedatangannya yang pertama. 我们要深入去探讨关于他的第一次到来。 Apa yang dibawa Tuhan Yesus kepada kita umat manusia? 主耶稣为人类带来了什么？ Yang pertama, dia membawa damai. 第一，他带来了和平。 Kalau kita melihat di ayat kelima, di situ dikatakan Raja Damai. 如果看到第5节那里提到他是和平的君， Lalu di ayat yang ke-6 dikatakan di situ kerajaannya bersifat damai. 然后在第6节也提到他的国是公义的。 Dalam bahasa asli kata damai artinya shalom, damai sejahtera. 在原文，和平就是 shalom， 平安。 Damai artinya apa? Tenang, aman, sejahtera. 平安和平指的就是平静，很安然。 Nah, damai yang dimaksud di sini pertama-tama berurusan dengan kerohanian kita. 这里的平安。 主要是提到我们的属灵。 Saudara-saudara, kita harus sadar dan menerima satu fakta. 弟兄姊妹，我们不得不承认一件事， bahwa kita ini adalah orang berdosa. 那就是我们都是罪人。 Kita banyak sekali berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. 我们在神的面前犯了不少错误。 Kita tidak mencari Tuhan. 我们不寻求神， Kita membenci orang lain. 我们怨恨人。 Jadi kita melakukan banyak dosa. 其实我们犯了很多错， Kita adalah orang berdosa. 我们都是罪人。 Tidak ada yang bisa mengatakan saya orang benar. Semua adalah orang berdosa. 我们有谁敢说我就是义人，我没有犯过罪？ Di Roma pasal 3 dikatakan kita semua sudah memberontak kepada Tuhan. 在罗马书3章，我们都背逆了神。 Lalu apakah ada akibat daripada dosa? 所以神的工价是什么？ Jangan pikir bahwa dosa itu tidak ada sanksinya. 不要以为犯罪是没关系的， Dosa itu ada akibatnya. 罪是会带来后果的。 Saudara-saudara, Tuhan Allah kita itu kudus. 弟兄姊妹，我们的神是圣洁的神， Tuhan Allah kita benci terhadap dosa. 神很憎恶罪， Dan dia akan menghukum kita karena dosa. 他会因为我们的罪惩罚我们。 Di Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. 在罗马书第6章23节提到，罪的工价乃是死。 Akhir daripada kita orang-orang berdosa adalah kebinasaan. 我们的结局就是灭亡， Karena kita adalah orang berdosa, maka murka Tuhan menyala-nyala atas kita. 因为我们是罪人，神的怒气对我们发泄。 Tuhan pasti akan menghukum kita karena kejahatan kita. 因为我们犯的罪，我们做的恶，神会定罪我们。 Jadi saudara-saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita ini adalah musuh Tuhan. 所以弟兄姊妹，我们与神的关系，就好像我们就是神的敌人。 Hubungan kita menjadi rusak karena dosa. 我们与神的关系因为罪而破裂。 Tuhan melihat kita sebagai orang yang harus dihukum oleh Tuhan. 神看作我们是必须受罚的人， Maka apa yang kita rasakan sebagai umat manusia? 所以我们作为一个人，我们感受到什么？ Cepat atau
atau lambat kita pasti akan menghadap penghukuman Tuhan. 早晚我们都要面对审判。 Kalaupun kita dikasih umur panjang paling 100 tahun, kita pasti akan tinggalkan dunia ini. 我们人最多也活到100岁，然后离开这个世界。 Saudara-saudara, selama hidup di dunia ini ada rasa ketakutan yang sangat besar. 就因为如此，所以我们在这个世界上活着的时候，带着担忧和恐惧。 Ada rasa khawatir karena dosa yang kita lakukan. 就因为我们犯的罪的缘故，我们不免会感到担忧。 Saudara-saudara, orang-orang yang berdosa akan dilemparkan ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu neraka. 弟兄姊妹知道的，这些罪人将来都要面对火湖。 Apakah kita merasa takut hal itu? 那我们怕不怕？ Jadi selama di dunia ini tidak ada rasa damai. 在这个世界上，我们没有喜乐，没有平安。 Kita terus memikirkan penghukuman daripada Tuhan. 我们一直很担心将来的审判。 Apakah perbuatan baik bisa menyelamatkan kita? 我们行善可以救我们吗？ Saudara-saudara, dosa harus dihukum. 弟兄姊妹，犯罪是要受到惩罚的。 Jadi karena kita orang berdosa, tidak ada kedamaian di dalam hati kita. 就因为我们这些罪人，我们心中没有平安。 Maka Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. 就因为这个的原因，主耶稣降世， Untuk memberikan kedamaian bagi kita umat manusia. 是为了给我们带来平安。 Saudara-saudara, tidak ada hal yang paling kita takuti selain penghukuman yang kekal. 弟兄姊妹，没有别的事比惩罚更可怕的了。 Karena penderitaannya luar biasa dan sifatnya selama-lamanya dihukum di dalam neraka. 因为那种痛苦是永恒的。 Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai itu bagi kita. 可是主耶稣基督降世为人，来给我们带来拯救。 Jadi Tuhan Yesus datang mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. 主耶稣的到来是为了修复我们与神的关系。 Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 主耶稣为我们成就了什么？ Kita tahu Tuhan Yesus nantinya dia mati di atas kayu salib. 我们知道主耶稣死在十字架上， Mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa kita. 死在十字架上是为了担任我们的罪。 Harusnya kita masing-masing tanggung hukuman dosa kita. 我们本应该自己承担自己所犯的， Kita layak untuk dihukum oleh Tuhan. 因为我们是本来就应该受罚的。 Karena Tuhan begitu mengasihi kita. 但是神爱世人， Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. 主耶稣愿意死在十字架上，为了拯救我们。 Murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap dosa telah dilampiaskannya. 神的大发怒气已经加在主耶稣的身上， Tetapi bukan kita yang menanggungnya. 不是加在我们的身上， Tetapi Tuhan Yesus Kristus. 而是主耶稣代替了我们。 Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. 所以我们看，当主耶稣已经赎了我们的罪， Itu berarti kita bebas daripada penghukuman. 说明我们从将来的惩罚被释放了， Kita tidak usah takut lagi. 我们不用害怕了， Karena sudah ada yang menggantikan kita. 因为有主耶稣代替了我们。 Urusan dosa dan penghukumannya selesai sudah. 关于罪和惩罚的事已经被解决了。 Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya demi menggantikan kita. 主耶稣死在十字架上，流出他的宝血，为了拯救我们。 Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 所以，当我们信靠主， maka kita beroleh pengampunan dosa. 我们领受了那份赦免， Bahkan kita beroleh hidup yang kekal. 而且我们可以获得永生。 Saudara-saudara, sebelum kita
percaya Tuhan Yesus, kita harus tanggung hukuman dosa kita. 当我们信靠主耶稣之前，我们要承担自己的罪。 Tetapi setelah Tuhan Yesus mati bagi kita, kita percaya kepadanya, kita tidak usah tanggung hukuman dosa kita. 知道主耶稣为我们而死了以后，我们不用面对审判。 Kalau sebelumnya kita berada dalam tekanan yang besar karena penghukuman dosa, 如果之前我们被罪而施压，那是因为我们的罪的缘故。 tetapi sekarang kita dibebaskan. 但是我们现在被释放了， Kita mendapatkan kelegaan. 我们得到解脱了。 Saudara-saudara, pernah tidak kita berada dalam tekanan yang sangat berat? 弟兄姊妹，是否压抑过？ Tetapi ketika masalah itu selesai, kita bisa bernafas lega. 但是当问题一被解决，我们就可以很轻 Kita 松 bisa 的， melakukan aktivitas kita dengan sukacita. 我们就可以充满喜乐的继续做我们该做的。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang membawa kedamaian bagi kita. 弟兄姊妹，主耶稣来了，拯救我们。 Hati pikiran kita yang sebelumnya dihantui oleh rasa takut, 我们之前的心充满恐惧， sekarang kita bisa merasakan aman, tenang. 但是现在我们感到了平安和安然。 Sekarang kita bisa mengatakan, kapanpun saya mati, saya siap ya Tuhan. 现在我们可以坦然无惧地说，什么时候该死我都不怕。 Kalaupun kita mati hari ini ataupun besok, kita siap pergi kepada Tuhan. 就算今天或是明天，我都不怕。 Kita rela dan penuh sukacita. 我愿意，我心中充满喜乐， Karena kita tahu kemana kita pergi. 因为我知道我将到哪里去。 Kita akan pergi kepada Tuhan Yesus. 我们去到主耶稣那里去， Kita tidak lagi pergi ke tempat penghukuman yang kekal. 我们不再往火湖那里受罚， Kita akan pergi ke surga, 我们往天国去， penuh sukacita. 那边充满喜乐， Tidak ada rasa penderitaan di sana. 那边没有痛苦， Damai selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. 永远与主同在。 Selama kita di dunia ini, 趁还在世界上， kita merasa damai. 我们充满平安， Karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini 因为主耶稣来到了这个世界上， untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. 为了拯救我们这些罪人。 Nah, inilah alasan mengapa kelahiran Tuhan Yesus begitu penting bagi kita. 就是因为这个，我们认为主耶稣的诞生是如此的重要。 Karena dia membawa damai, yaitu pengampunan dosa dan pengharapan yang kekal. 因为他带来了和平，他带来了赦免，已经 Yang kedua yang dibawa oleh Tuhan Yesus yaitu kebenaran. 主耶稣也为我们带来了真理。 Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa ia mendasarkan kerajaannya dengan kebenaran. 如果我们看第6节，那里记载他的国。 Nah, kata kebenaran di sini dalam bahasa aslinya adalah zedakah. 这里它的原文叫做 Zedakah。 Kebenaran yang dimaksud di sini artinya adalah tepat sesuai fakta. 这里的真理意味着正确无误，符合事实， Tidak sesat. 不偏离。 Nah, artinya dalam hal ini berurusan dengan pengajarannya. 这个指的是他的教导。 Saudara-saudara, banyak di luar sana berusaha memberikan pengajaran bagi umat manusia. 弟兄姊妹知道，在外面有很多人试图要给我们一些教导。 Di dunia ini banyak sekali kepercayaan. 在这个世界上有各种各样的信仰， Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, 但是有一件事我们必须知道， kita ini semua dibutakan oleh dosa. 我们这些人都因罪被蒙蔽了。 Tak ada satupun manusia yang bisa mengenal kebenaran itu.
没有一个人能够去朝见那个真理。 Siapakah Tuhan Allah yang sesungguhnya? 谁是真正的神？ Bagaimana supaya kita bisa beribadah kepadanya? 我们要如何敬拜他？ Bagaimana supaya kita bisa datang kepadanya? 我们要怎么样去亲近他？ Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keselamatan? 我们要如何才能得救？ Saudara-saudara, banyak di luar sana memberikan pengajaran-pengajaran yang sesat. 弟兄姊妹，在外面有很多误导我们的教导， Saudara-saudara, dunia ini berada di dalam kegelapan. 因为这个世界上处在黑暗中。 Manusia melihat matahari, mereka sembah, mereka pikir itu adalah Allah. 人看到太阳，他们以为太阳就是神，他就敬拜太阳。 Mereka melihat patung yang menyerupai suatu makhluk, mereka pikir itu adalah Allah, mereka sujud menyembah. 他们看到某种雕像，他们就去敬拜这个雕像。 Mereka pikir berbuat baik, berusaha berbuat baik, kita bisa masuk surga. 他们以为做各种各样的善事就可以进天国。 Semua manusia berada di dalam kesesatan. 所有的人都在偏离的道路中， Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyatakan kebenaran sejati itu. 但是主耶稣到来，要告诉我们这个真理。 Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran itu. 主耶稣说：“我就是真理。” Artinya apa? Yang lainnya itu semua palsu. 这意味着其他的都是谬误的。 Melalui Tuhan Yesus kita bisa mengenal siapakah Allah kita. 就从主耶稣，我们才能真正的认识谁是神。 Saudara-saudara, ada orang yang sebelumnya dia pergi menyembah pohon. 弟兄姊妹知道，有人去拜树， Tetapi ketika kita melihat Alkitab, 但是当我们看了圣经， ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, 当我们来到主的面前， diberitahukan kepada kita siapakah Allah yang sesungguhnya. 我们知道谁才是真正的主， Dan bagaimana kita bisa beribadah kepadanya. 我们才知道如何正确的敬拜。 Mungkin ada banyak orang di luar sana berusaha mencari Tuhan Allah, 也许外面有很多人努力寻找神， tetapi tidak mendapatkan kebenaran sejati itu. 但是没有得到真正的真理。 Tuhan Yesus lahir untuk menyatakan kebenaran itu. 主耶稣的到来就是要带给我们真理。 Masih ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis? 还记得当主耶稣受洗吗？ Ada suara dari surga, yaitu Bapa mengatakan, inilah anakku. 有声音来自天上，这就是我的儿。 Kepadanyalah aku berkenan. 他，唯独他。 Artinya apa? Bahwa di luar sana kita tidak bisa menemukan Tuhan Allah. 这意味着在外面没有别神， Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja. 只有通过主耶稣基督。 Lalu pertanyaannya, kenapa hanya melalui Tuhan Yesus kita mendapatkan kebenaran? 为什么我们只有借着主耶稣才能获得真理？ Kalau kita melihat Yohanes pasal pertama ayat 18. 如果我们看约翰福音1章18节， Di situ Tuhan Yesus mengatakan hanya anak tunggal Allah saja 那里说只有神的独生子 yang melihat atau mengenal Bapa dengan sempurna. 看见和认识真正的主。 Saudara-saudara, jikalau kita ingin menemukan Allah yang sesungguhnya, datang kepada Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，如果我们愿意去寻找真正的主，我们认识主耶稣。 Kalau kita tidak datang kepada Tuhan Yesus, kita akan terus berjalan di dalam kegelapan. 如果我们不去寻找主耶稣，我们一直走在黑暗中。 Jadi kelahiran Tuhan Yesus memberikan kita suatu pemahaman yang benar tentang siapakah Allah. 就是了解主耶稣的教导，才能了解正确的教导。 Kalau Tuhan Yesus tidak lahir, maka kita tidak akan mendapatkan kebenaran. 如果主耶稣没有降生，我们永远得不到真理。 Karena manusia berdosa hanya berusaha menebak
menebak siapakah Tuhan Allah. 因为我们人只能猜测谁是真神。 Bahkan dalam hal keselamatan, mereka hanya bisa berpikir kita berusaha lebih baik lagi. 包括在信仰方面，我们努力的要做得更好。 Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran itu. 但是主耶稣清楚地告诉我们，我就是道路。 Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 所以主耶稣告诉我们，若不借着我，没有一个人能到父那里去。 Jadi saudara-saudara, kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus saja. 所以弟兄姊妹，真理只有在主耶稣里面。 Jangan mau digoncangkan imannya oleh ajaran apapun. 不要受到其他的教导而动摇， Karena di dalamnya semuanya adalah kepalsuan. 因为那些都是假的。 Maka kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. 所以我们很感恩主耶稣基督降在世上， Makanya kita bisa berkumpul bersama datang menghadap Tuhan. 所以我们可以聚集在一起来朝见主， Dan Tuhan menerima ibadah kita, puji-pujian kita. 而且主悦纳我们的敬拜，我们的赞美， Karena kita berada di dalam kebenaran, 因为我们已经处在真理当中， yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. 也就是借着主耶稣基督。 Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen? 所以我们作为基督徒应该做什么？ Setelah kita mengetahui Tuhan Yesus datang membawa damai bagi kita, 我们知道了主耶稣为我们带来真理和平， Dia datang membawa kebenaran bagi kita. 他给我们带来公义。 Pertama-tama bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, 首先，如果我们当中还有未信主的， atau yang masih ragu-ragu, 或者在犹豫中的 saudara-saudara, datanglah percaya kepada Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，一起来到主的面前， Buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. 敞开我们的心扉，接受主。 Karena kedamaian itu dan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. 因为真正的真理和平安，唯独在主耶稣基督里。 Berdoa kepada Tuhan. 祷告神， Hati kita sebagai manusia kadang-kadang tidak mau datang kepada Tuhan. 我们有时候很心硬，不愿意来到主的面前。 Minta kepada Tuhan, Tuhan bukakan hati saya. 我们恳求神打开我的心， Saya mau percaya kepada Engkau. 我愿意相信你， Karena di dalam Engkau saya mendapatkan damai sejahtera sesungguhnya. 因为唯独在你里面，我获得了真正的喜乐。 Di dalam Engkau saya mendapatkan pengampunan dosa yang sesungguhnya. 唯独在你里面，我的罪得赦免。 Di dalam Engkau saya mendapatkan pengharapan yang kekal yang sejati. 唯独在主里面，我获得了永生的盼望。 Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau. 主啊，我愿意相信你。 Lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang percaya? 那对于我们已经信主的人， Tentunya hati kita selalu bersyukur kepada Tuhan. 当然我们每天都充满喜乐、感恩。 Kita harus selalu memuji-muji nama Tuhan. 我们不住的赞美神。 Saudara-saudara kita sedang merayakan Natal. 我们现在庆祝圣诞， Apakah kita lebih giat di dalam memuji nama Tuhan? 我们有没有更加勤奋的侍奉主？ Apakah suasana Natal ini ada bedanya dengan suasana bulan-bulan sebelumnya? 有没有这个月比别的其他月不一样？ Kadang-kadang dalam memuji Tuhan, kita mungkin agak sulit untuk mau membuka suara. 有时候，颂赞赞美诗的时候，我们不愿意开声唱。 Kelahiran Tuhan Yesus ini harus memberikan kita suatu semangat untuk memuji nama Tuhan. 但是在这个圣诞期间，愿我们更加兴奋的来赞美主。 Kita harus buka suara kita. 我们开声唱， Kita harus agungkan Tuhan Yesus Kristus. 我们要荣耀我们主名。 Jadi mari kita
bersukacita untuk memuji-muji nama Tuhan Allah. 所以我们一起来开开心心的赞美诗。 Selain itu kita harus melayani Tuhan. 除了这些，我们也要侍奉主。 Pertama-tama kita harus pergi memberitakan Injil. 首先，我们去传福音。 Saudara-saudara, berkali-kali kita mendengar bahwa kita harus pergi memberitakan Injil. 我们好多次都听到了要去传福音。 Saya kutip perkataan dari seorang pendeta. 我引用一位牧师的话， Dia mengatakan gereja itu seperti tubuh kita sendiri, 教会就像我们的身体， seperti fisik kita sendiri. 就像我们的肉体。 Kalau salah satu anggota tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, maka pasti tubuh kita tidak sehat. 如果某一个身体部位不健康、不好，那我们整个人也不好了。 Kalau salah satu anggota tubuh kita bermasalah, pasti kita akan terganggu. 如果有某一个身体部位受到影响，那我们整个人也受到影响。 Jadi tanda bahwa tubuh kita ini sehat, semua anggota tubuh kita, mata, tangan, kaki, semua berfungsi dengan baik. 所以我们要有一个完全的健康，就是整个身体要健康。 Demikian juga gereja Tuhan. 教会也是如此， Kita masing-masing adalah anggota-anggota tubuh Kristus. 我们每一位都是属于耶稣的身体。 Jadi semua anggota, semua jemaat harus berfungsi dengan baik. 每一个会众，每一位弟兄姊妹都要努力的来参加。 Dalam arti kita semua harus bekerja aktif untuk memberitakan Injil. 我们每一个人都要辛勤的，要勤奋的为主而侍奉。 Jangan kita berpikir yang memberitakan Injil hanya para hamba Tuhan saja. 不要以为只有那些神的仆人才应该去传福音。 Kalau semua kita pergi beritakan Injil, pasti gereja akan sehat. 如果我们每一个去努力的出去传福音，我们的教会一定更健康， Gereja pasti akan bertumbuh dengan baik. 我们的教会一定可以很好的成长。 Saudara-saudara, kami sebagai pekerja gereja, jangkauan kami terbatas. 我们作为神的仆人，我们能去的地方都有限。 Kenalan kami hanya itu-itu saja, hanya beberapa orang. 我们能接触的人都那么几个。 Kalaupun kami pergi keluar, banyak orang pun menolak kami. 就算我们出去了，也很多人拒绝我们。 Tetapi lebih gampang kita memberitakan Injil kepada orang yang sudah kita kenal. 但是如果我们向身边的熟人传福音，那就更容易了。 Kita masing-masing punya kenalan. 我们每一个人都有熟人， Kita bisa pergi beritakan Injil. 我们可以通知他们。 Saudara-saudara, mungkin ada yang mengatakan, tapi saya tidak pintar berbicara tentang Injil. 弟兄姊妹也许想，我都不会传福音，我不会讲， Saya tidak punya kemampuan. 我没有这个能力。 Nah, saya kutip lagi dari perkataan seorang pendeta yang lain. 现在我要引用其他牧师的话， Dia mengatakan Tuhan tertarik bukan pada kemampuan kita, tetapi pada kerelaan hati kita. 他说：“神看我们的努力， Kalau kita bersedia, maka Tuhan pasti pakai kita. 神看我们的心意，只要我们愿意，那么神一定使用我们。 Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi masalahnya adalah mau atau tidak mau. 所以问题不在于会还是不会，但是愿意还是不愿意。 Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. 弟兄姊妹，我们要庆祝圣诞夜了， Ibadah Natal umum. 就是普通的圣诞夜， Tanggal 24 Desember malam. 也就是我们的12月24晚上。 Maka kita berusaha, berdoa, pergi, ajak banyak orang datang ke malam Natal.
那一天晚上，我们努力的邀请我们身边的人一起来庆祝。 Kita pikirkan siapa yang bisa kita ajak. 我们想想有哪些人我们可以邀请， Kita bawa mereka pada malam Natal. 把他们带过来。 Kita juga mau mereka mendengar tentang kelahiran Juru Selamat. 我们也要他们听到关于主耶稣降生的消息。 Kita mau juga mereka bisa merasakan kedamaian. 我们也要他们能够向我们感到喜乐。 Kita mau juga mereka bisa mengenal kebenaran sejati itu. 我们也要他们能够认识到真正的真理。 Jadi ajak banyak orang datang ke malam Natal. 所以24晚上，我 Kita 们努 bisa 力， bagikan poster kepada mereka. 我们可以给他们邀约。 Saudara-saudara kita mulai dari keluarga kita. 我们从我们家人开始， Lalu kita mulai kepada kenalan kita. 然后熟人， Lalu selanjutnya di tempat kerja kita atau dimanapun kita berada. 或者在我们工作单位上， Kita harus ajak mereka di malam Natal nanti. 我们把他们邀过来。 Saudara-saudara tanya pada diri sendiri. 我们问我们自己： Apakah saya mau pergi bekerja untuk Tuhan? 我愿意为主而工作吗？ Apakah saya mau menyerahkan diri saya untuk membawa jiwa kepada Tuhan? 我愿意侍奉我自己，把更多的人带来吗？ Masalah hasil serahkan sama Tuhan. 他的成果我们交于神， Tapi kalau kita bekerja, pasti Tuhan akan memberkati. 但是如果我们工作，我们努力，神一定祝福。 Jadi saudara-saudara, mengapa kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus? 所以弟兄姊妹，为什么我们庆祝圣诞节？ Karena kelahirannya membawa damai dan kebenaran bagi kita umat manusia. 因为主耶稣的降生带给我们和平和真理。 Maka mari kita dengan ucapan syukur bersorak-sorak memuji-muji nama Tuhan. 所以我们最好以心甘情愿的、充满喜乐的来赞美神。 Dan kita mau melayani Dia dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. 我们也要侍奉他，通过我们带更多的人来聚会。 Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti 愿我们能听明白今天的神的话语， dan tidak hanya mengerti saja, kita simpan di hati kita. 不仅仅听懂，也要把它藏在心中。 Dan tidak hanya kita simpan di hati kita, kita melakukannya dalam kehidupan kita. 而且不只是藏在心中，也要行在我们生活中。 Maka Tuhan yang akan memberkati hati kita masing-masing. 那么神会祝福我们每一位， Tuhan kiranya menolong kita semua. 愿主祝福我们大 Mari 家。 kita bersatu di dalam doa. 我们同心祷告。 Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, 我们在天上的父， kami sangat bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. 我们很感恩主耶稣基督的降生。 Natal berbicara tentang Tuhan Yesus datang ke dunia 圣诞提到了主耶稣在世界上的降生， untuk membawa damai dan kebenaran bagi kami umat manusia. 是为我们人类带来和平和真理。 Berikan kami hati yang bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan. 求主赐予我们充满喜乐、赞美你的心。 Dan kami mau pergi memberitakan Injil-Mu. 我们愿意去传扬你的福音， Kami mau pergi beritakan tentang Natal kepada orang lain. 我们愿意向外人传扬圣诞的喜讯， Dan membawa jiwa kepada Engkau. 愿意带更多的灵魂来到主的面前。 Berkatilah semua umat-Mu di dalam melayani Tuhan. 求主赐福每一位愿意侍奉你的弟兄姊妹， Dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. 也求主赦免我们的罪和过犯。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。